Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khususnya surah Al-Fatih. Ya, jadi tazkirah pada petang ini biasanya saya lakukan pada hari Isnin minggu yang keempat, ya, iaitu di surah Al-Fatih. Jadi sambungan daripada pengajian kita iaitu tentang hadis. Masih lagi dalam hadis yang ke-36. Ya, kita dah baca sebahagian daripada hadis ini, dan pada malam ini kita sambung sikit berkaitan dengan hadis ini yang disebut di dalamnya yang berkaitan waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu sebahagian daripadanya. Jadi saya baca hadis ini sebelum kita teruskan. Hadis yang penuh iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbatid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian sambungnya lagi, jadi ini yang kita akan bincang pada malam ini. Sambungnya lagi, wa majtama'a qaumu fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadararu rasulahu bainahum illa nazalat alaihi sakinah wa ashiyatahum ar-rahmah wa haftahumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indahu wa man abta'ah bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafaz. Terjemahan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin satu kedukaan dunia, nescaya Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan dari segala kedukaan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah, nescaya Allah akan memudahkan atasnya dalam dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi rahsia seorang Islam, nescaya Allah menutupi dalam dunia dan akhirat, menutupinya di dalam dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu dalam usaha menolong saudaranya. Barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya satu jalan kepada syurga. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka itu ketenangan, dan dilimputi mereka itu oleh rahmat, dan dilingkungi mereka itu oleh malaikat. Dan Allah menyebut mereka pada orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalnya, tidaklah akan segera naik dengan dia nasabnya, iaitu keturunannya. Riwayat oleh Muslim. Baik, itu makna hadisnya. Jadi pada malam ini kita sambung hadis yang berkaitan yang disebut tadi,
wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya satu jalan kepada syurga. Jadi siapa yang Allah sebut sini, siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, dia berusahalah dengan satu cara untuk dia nak dapat ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi satu jalan kepadanya syurga. Jadi macam mana kita nak faham ni, ya? Jadi kalau dalam huraian dalam hadis ini, ya, dalam kitab ini disebutkan, ya, dikatakan arti maksudnya yang disebutkan setiap mana kata yang Allah bagi jalan tu, ya, siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya satu jalan menuju surga. Jadi artinya di sini disebut menjalani satu jalan ialah berjalan dan mengembara menuntut dan mempelajari ilmu di tempat yang dekat ataupun jauh. Maksudnya dia mencari ilmu lah. Dia berjalan. Kalau ulama-ulama dulu dia pergi satu guru dengan satu guru, dia berjalan mencari ilmu, belajar, ya, dengan di tempat-tempat yang jauh lah. Misalnya dia pergi tempat yang dekat ke dengan yang jauh ke, ya. Mungkin hari ini pelajar-pelajar kita mungkin, ya, yang belajar di sini kemudian melanjutkan pelajaran ke Mesir misalnya, ke Universiti Azhar, ya, untuk mendapatkan ilmu, ya, ini menuntut ilmu, maka Allah buka bagi dia satu jalan untuk dia menuju syurga. Jadi maksudnya ilmu tu dimanfaatkan untuk dia menjalani kehidupannya untuk sampai dia kepada destinasinya, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak kaitkan dengan kita hari ini, mungkin kita boleh kata kita berjalan daripada rumah sampai ke masjid untuk nak dengar tazkirah. Itu pun sebahagian daripada jalan juga untuk kita nak mendapatkan ilmu, ya. Jadi maksudnya apa sajalah yang berkaitan usaha-usaha ke arah untuk nak mendapatkan ilmu. Mungkin hari ini kita ada telefon, ya, kadang-kadang dengan WhatsApp ataupun dengan Facebook, kita boleh tekan dengan jari kita saja, maka kita akan dapat ilmu itu. Itu pun sebahagian daripada satu jalan ke arah untuk kita nak mendapatkan ilmu, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini canggihnya, sikit saja usahanya, tekan dengan ibu jari je, ya, maka kita akan dapat, ya, dengar kuliah, dengar ceramah dan sebagainya yang berkaitan dengan ilmu. Sebab ilmu itu sangat berguna bagi kita. Ada hadis yang menyebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang nak dunia, maka dia kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa yang nak akhirat, maka dia kena ada ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmu. Siapa yang nak dua-duanya, maknanya kata dunia pun dia nak, akhirat pun dia nak, maka dia kena ada ilmu. Itulah ilmu yang dimaksudkan di sini. Ilmu yang menuju ke destinasinya ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan usaha dia sikit tadi, usaha dia dengan dia berjalan, usaha dia dengan dia, kita katakan dengan macam-macam lah hari ini sebutkan tadi, ya, dengan handphonenya dan sebagainya. Jadi masa itu dikatakan orang yang berusaha ke arah untuk nak mendapatkan ilmu, maka Allah buka jalan bagi dia satu jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis yang lain Allah sebut al-ilmu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Tuntut ilmu itu wajib bagi seorang laki-laki dan juga seorang perempuan muslim, ya. Jadi berjalan mencari ilmu itu adalah merupakan satu benda yang wajib, benda yang wajib, benda yang dituntut. Maknanya kalau kita buat, maknanya kita dapat pahala. Tak buat, maknanya kita berdosa. Jadi tidak ada pilihan, maka kita kena berusaha ke arah untuk nak mendapat ilmu ini, ya. Jadi mungkin dengan cara kita membaca juga sebagai satu jalan juga untuk nak mendapat ilmu, sebagai jalan juga untuk mendapat satu jalan kerja syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya, wahyu yang pertama sekali dia terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi baca. Maksudnya rupanya satu jalan untuk nak mendapat ilmu itu ialah dengan membaca. Dan membaca itu merupakan jalan untuk mendapat ilmu, dan itu juga dikatakan jalan untuk kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hal ini maka kaitan dengan hadis ini, maka ilmu itu sangat berguna kepada kita. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan, iaitu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk nak mengelakkan diri kita daripada syirik, daripada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, ya, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi diutuskan dengan tujuan untuk nak beri ilmu. Apa dia ilmunya? Ilmu mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebelum itu pun, iaitu Nabi Nuh, Nabi Adam dan sebagainya, nak menceritakan kepada manusia tentang keasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu untuk menyembah Tuhan yang sebenar. Bukan ilmu maknanya menyembah Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak kita katakan relevan ataupun yang tidak terfikir oleh kita dengan orang kata pemikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita membezakan yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu, bagi fikiran kepada kita untuk kita bezakan yang baik dengan yang buruk. Tetapi fikiran itu tidak kita gunakan dengan tujuan untuk mendapat kebaikan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan untuk, ya, mengasahkan Allah yang satu. Jadi itu juga sebagai satu jalan. Di jalan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu, jalan bukan menuju surga, jalan menuju kepada neraka. Kerana ilmu tak ada tentang hakikat ilmu ketuhanan yang sebenarnya. Mereka ada ilmu yang berkaitan dengan datuk nenek moyang mereka dulu. Mereka ikut saja apa yang dibuat oleh datuk nenek moyang mereka dulu, maka itulah yang mereka buat. Tapi hari ini kita alhamdulillah dengan utusan kita, iaitu Nabi kita Muhammad SAW, dengan wahyu yang disampaikan, ya, maka kita diberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita menerima Islam, ya, dan iman, ataupun nikmat Islam dan nikmat iman, ya, nikmat Islam dan nikmat iman ini. Okey, ya, jadi itulah yang dimaksudkan dengan sesiapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya satu jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dikata di sini begitu? Seperti mana yang dihuraikan tadi. Mungkin kalau kita dapat tambahkan lagi, kerana ilmu inilah, yang kita katakan yang menjadikan kita hidup baik di dunia. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang nak dunia maka dia kena ada ilmu dunia. Tapi ilmu dunia ni seperti mana kita tahu bahawa ilmu dunia ini hendaklah kita realisasikan dia untuk kita mendapat ganjaran di hari akhirat. Ataupun dengan lain hadis yang mengatakan ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu ladang untuk akhirat. Jadi maksudnya ilmu yang ada kepada kita itu yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tadi itu, mestilah ilmu itu dijanakan kepada untuk mendapat hasilnya di hari akhirat. Itu dikata ilmu yang manfaat. Ya, maka sebab itu manusia yang baik itu dia kata khairun nas yanfa'un nas. Sebaik manusia itu ialah yang memberi manfaat kepada manusia. Jadi macam mana nak bagi manfaat kalau tidak dengan ada ilmu? Jadi ilmu dia itulah manfaat, kan? Kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain pun juga tengok ilmu itu, ya, memberi manfaat kepada siapa? Kepada orang yang ada ilmu itu. Ya, bila dia dah mati besok, ya, dia tak, ilmu yang dia ada tak boleh dia amalkan lagi dah. Ya, jadi ilmu yang dia ada itu dia kena amal di dunia ini. Tapi amalan di dunia ini dengan ilmu dia itu berkekalan sampai kepada hari akhirat. Walaupun dia tak boleh beramal lagi dah di hari akhirat, tapi ilmu itu dapat memberi pahala kepada dia di hari akhirat. Dia sampaikan ilmu itu kepada orang lain menyampaikan, memanjangkan ilmu itu. Selagi mana ilmu itu berjalan, ya, walaupun dia sudah mati, maka selama itulah dia akan mendapat hasil daripada ilmu yang dia ajarkan itu. Jadi itu dikatakan ilmu yang menuju kepada jalan syurga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ilmu di sini kalau kita tengok pecahannya banyak, ya. Ada perbahasan mengatakan ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, ya, fardu ain, ilmu yang berkaitan dengan tuntutan diri seseorang manusia itu. Kemudian ada juga ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu kifayah, ya, iaitu ilmu yang berkaitan dengan kifayah, ya, macam kita katakan semayang itu adalah fardu ain, setiap orang kena semayang, ya. Jadi fardu kifayah itu maksudnya solat berjamaah, ya. Jadi maknanya kata jatuh kepada kifayah, maksudnya kalau ada sebahagian daripada golongan kita yang melaksanakan fardu ain tadi itu dalam bentuk kifayahnya, bentuk berjamaahnya, maka orang lain yang kita kata tak sempat untuk nak melaksanakan jamaah itu, maka dia terselamat daripada sahabat-sahabatnya yang melakukan kifayah kepada ilmu kifayah yang dilaksanakan. Macam kita semayang berjemaah inilah, kan, di masjid ini fardu kifayah. Maksudnya bila kita datang walaupun 2 orang, ya, tapi penduduk kampung ni 100 orang, tapi yang 100 tu tak dapat datang, ya, mungkin ada hal-hal yang tertentu dan sebagainya, maka dosa, kita katakan, ya, tanggungjawab kifayah ke atas mereka itu dah terlepas dah. Kenapa? Kerana kita yang melepaskan tanggungjawab kifayah itu kepada mereka. Jadi cuba kita bayangkan bagaimana baiknya, bagaimana besarnya pahala orang yang datang solat berjemaah di masjid, ya. Bukan dia semayang tu untuk melaksanakan fardu ain, fardu wajib ke atas diri dia, dan dia juga melaksanakan, ya, tanggungjawab dia kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat dia, kepada kawan-kawan dia yang tak dapat berjamaah, kan. Jadi tentulah bezanya di antara orang yang semayang di rumah dengan orang yang semayang di masjid. Semayang di rumah dia lepas atas tanggungjawab dia saja, tapi bila semayang di masjid maka dia telah melaksanakan tanggungjawabnya di rumah dia, dia tanggungjawab dia ke atas dirinya dan juga ke atas semua penduduk kampung ini, kan. Jadi ini yang dikatakan ilmu, kan. Jadi ilmu yang kita laksanakan tadi itu, yang kita lakukan itu tadi, sama ada fardu ain ke kifayah ke, ilmu ini, ya, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia merupakan sebagai jalan kepada jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang berkaitan, dapat kita bahaskan, yang berkaitan yang dikatakan, ya, hadis yang bermaksud siapa, Nabi kata siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan surat khabar, ya. Surat khabar mungkin betul, mungkin tak betul, kan. Tapi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sesiapa yang, ya, berusaha melaksanakan sesuatu perkara untuk dia nak dapat ilmu, ya, lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dia dan ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan, ya, tentang ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah Allah akan memudahkan baginya untuk menuju ke satu jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan, ya, kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bacakan tadi, insya-Allah. Jadi itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.